Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Abdul Jalil. Nombor matrik 068869. Kami diberi tugasan untuk memilih hadis apa-apa sahaja berkaitan dengan topik, dan kumpulan kami memilih hadis yang berkaitan dengan alam sekitar. Pengenalan. Alam sekitar amat diperlukan oleh manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Penciptaan alam sekitar mewujudkan keseimbangan sistem ekologi, air, udara, tanah, haiwan dan tumbuhan merupakan antara sumber-sumber penting untuk meneruskan kehidupan. Banyak isu-isu alam sekitar seperti isu pemanasan global, pencemaran air, banjir kilat dan lain-lain membelenggu masyarakat dunia masa kini. Isu-isu ini dapat ditangani sekiranya semua pihak mengetahui kepentingan alam sekitar dan cara mengurus alam sekitar yang mana bertepatan dengan fitrah alam semula jadi penciptaan. Rasulullah SAW merupakan qudwah hasanah kepada kita, dan beliau turut mengajar kita tentang cara-cara untuk menjaga alam sekitar. Seterusnya, penentuan tema hadis kami. Tema yang digunakan untuk hadis kami iaitu alam sekitar. Alam sekitar merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Malah ia berhubung kait dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalian makhluk atas muka bumi ini memerlukan alam sebagai tempat untuk meneruskan kehidupan dan mendapatkan makanan. Keselesaan hidup manusia bergantung kepada tahap kualiti alam sekitar di sekeliling mereka. Sebagai contoh, udara yang bersih diperlukan untuk pernafasan haiwan dan tumbuhan dan manusia. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan pula hidupan lain. Oleh yang demikian, penjagaan alam sekitar perlu diberi penekanan yang lebih agar kehidupan harian manusia tidak terganggu atau terjejas atas sebab pencemaran dan kerosakan alam sekitar. Seterusnya, hadis yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang pertama, menggalakkan pembangunan dan penanaman tanah. Maksud hadis ini adalah jika datang hari kiamat ketika salah seorang di antara kamu mempunyai sebatang anak pokok di tangannya, maka jika ia mampu untuk tidak tumbuh hingga ia menanamnya, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis ini membawa maksud undang-undang Islam menggalakkan pembangunan dan penanaman tanah kerana ia menghendaki seorang Muslim bersikap positif dalam semua keadaannya dan memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan orang lain. Amal soleh, ihsan, sedekah dan manfaat kepada orang lain walaupun pelakunya tidak melihat buahnya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini. Sekiranya kiamat telah berlaku, iaitu jika salah seorang di antara kamu meyakini dengan yakin bahawa kebangkitan dengan syarat-syarat spesifikasinya telah berlaku, dan di tangan salah seorang daripada kamu ada sebatang anak pokok, iaitu sebatang pokok kurma yang kecil. Jika dia mampu membuatnya tidak berdiri sehingga dia menanamnya, maka hendaklah dia menanamnya, iaitu menanamnya dalam tanah dan tidak meninggalkan berbuat kebaikan dan manfaat. Dan ini adalah keterlaluan dan dorongan untuk melakukan kebaikan walaupun dalam keadaan yang paling gelap, walaupun pemiliknya berfikir bahawa tidak ada faedah daripadanya. Dan di antara jenis kebaikan ialah menanam pokok dan menggali telaga supaya dunia kekal subur hingga ke akhirnya. Sebagaimana orang lain menanam apa yang kamu kenyang, maka tanamlah untuk orang-orang yang datang sesudah kamu. Dan Nabi SAW disebutkan dalam hadis-hadis lain keutamaan menanam dan menanam kerana apa yang termasuk dalam memberi makan manusia, burung dan binatang, dan kerana itu memberi rezeki. Dan seperti yang ditunjukkan hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan baik seorang itu terpuji. Dalam hadis ini menggalakkan kesinambungan amal soleh sehingga saat akhir hayat. Hadis yang kedua ialah memperingatkan tentang keutamaan menanam. Maksudnya, tidaklah seorang Muslim menanam sebatang pohon, melainkan apa yang dimakan daripadanya adalah sedekah untuknya, dan apa sahaja yang dicuri daripadanya adalah sedekah untuknya, dan apa sahaja yang dimakan oleh binatang buas daripadanya, maka sedekah untuknya, dan apa sahaja yang dimakan burung adalah sedekah untuknya, dan apa sahaja yang dimakan burung adalah sedekah untuknya, dan tidak ada yang memintanya melainkan sedekah untuknya. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad memperingatkan tentang keutamaan menanam, dan tidak ada seorang Muslim yang menanam atau menanam sesuatu yang melebihi manfaat tanaman ini.
sehingga manusia, burung, binatang dan tiap-tiap yang hidup memakan daripadanya dari binatang laut dan darat, dan tiap-tiap binatang yang tidak membezakan ilah binatang, melainkan dia mendapat pahala untuk itu. Tetapi orang Islam dipilih untuk berzikir kerana dia berniat ketika menanam sering bahawa orang Islam akan dikuatkan dengan buah tanam itu untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerana orang Islam itu yang mendapat pahala untuknya, dan ada pun orang kafir dia tidak memperoleh pahala dari amal yang dikerjakannya, dan tujuan adalah untuk mendapat pahala, maka lepaskanlah seksa darinya. Nescaya dia diberi makan di dunia. Dan dalam hadis menyatakan tentang keutamaan bertani dan membajak, dan di dalamnya dorongan untuk membina tanah supaya seseorang dapat hidup sendiri atau sesiapa yang datang selepasnya menyadarinya dia di sini. Hadis yang ketiga adalah larangan menyiksa haiwan. Maksudnya, kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, maka beliau berangkat untuk keperluannya, dan kami melihat seekor hamra dengan 2 ekor anak ayam, maka kami mengambil 2 ekor anak ayamnya, dan dia datang untuk membuat sarang. Mereka mengembalikan anak-anaknya kepadanya, dan dia melihat sebuah kampung semut yang telah kami bakar. Dia berkata, "Siapa yang membakar ini?" Kami berkata, "Tidak ada yang boleh mengazab dengan api melainkan Tuhan yang menguasai api." Hadis ini membawa maksud dilarang menakut-nakutkan burung dengan merampas anak-anaknya. Selain itu, larangan juga mencukup pembakaran dengan api atau penyiksaan menggunakan api. Semua ini menunjukkan bahawa Islam melarang perlakuan tersebut sebagai bentuk belas kasihan dan rahmat terhadap makhluk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amla binti Muhammad Lutfi 065482. Saya akan menyambung bagi penerangan sahabat saya iaitu hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini adalah berkaitan dengan dorongan Rasulullah SAW untuk bercucuk tanam. Hadis ini adalah hadis Hasan Riwayat nombor 73. Maksudnya, daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, 7 perkara akan terus mengalir bagi seorang hamba pahalanya selepas kematiannya dan berada di dalam kuburnya. Siapa yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali perigi, menanam pokok kurma dan membina masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohon ampunan untuknya setelah kematiannya. Umat Islam didorong oleh Rasulullah supaya bercucuk tanam untuk mendapat pahala yang mengalir. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, pahala si penanam akan sentiasa mengalir selagi mana tanaman itu masih hidup, dan ganjarannya pada hari akhirat adalah khusus untuk orang beriman. Setiap orang akan diberi pahala pada tiap-tiap harta benda yang dicuri, dimakan oleh binatang atau burung dan sebagainya. Rentetan itu, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pahala ini akan berterusan selagi mana tanaman itu masih dimakan, meskipun petani telah meninggal dunia dan pemiliknya kepada selainnya. Dengan itu, pertanian merupakan sumbangan yang utama buat manusia dan juga tuntutan fardu kifayah yang mesti dilaksanakan. Ekonomi akan meningkat hasil daripada pelaksanaan fardu kifayah. Oleh sebab itu, sektor pertanian diberi perhatian daripada Rasulullah dalam hadis-hadis yang ada pada hari ini. Makanan adalah keperluan dalam setiap manusia perlu mendapat keperluan yang cukup untuk meneruskan kehidupan, dan sekiranya tidak mencukupi akan mendatangkan pelbagai penyakit. Hadis ini menerangkan bahawa orang yang beriman akan mendapat ganjaran bagi tanaman yang ditanam kerana memberi manfaat kepada makhluk dan hasilnya menjadi sedekah setelah menggesa umat Islam untuk menceburi bidang pertanian. Hal ini turut memberi penekanan kepada pemeliharaan alam sekitar dan pengekalan ekosistem setempat kerana jika seseorang mahu amalan kebaikan yang berterusan, maka perlulah terus bercucuk tanam dan menjaga tanamannya. Di samping itu, mesti menjaga persekitaran agar sentiasa hijau yang mana melibatkan penjagaan air, pengurusan bahan buangan dan sebagainya. Manakala seterusnya hadis kelima iaitu galakan Rasulullah untuk menanam meskipun menjelang kiamat.
Menurut hadis sahih nombor 6514, maksudnya sesiapa yang memiliki tanah hendaknya ditanami. Jika ia tidak sanggup menanaminya, hendaknya yang menanaminya adalah saudaranya. Penerangan ini adalah Allah menggalakkan hamba-Nya untuk bercucuk tanam kerana banyak kebaikan daripadanya. Hadis ini menerangkan bahawa sekiranya seseorang itu mempunyai tanah, maka hendaklah dia bercucuk tanam padanya ataupun menyerahkan tanah tersebut kepada saudaranya untuk bercucuk tanam. Pentingnya bidang pertanian ini meskipun menjelang kiamat digalakkan lagi bercucuk tanam oleh Rasulullah dan sama sekali tidak dapat diabaikan kerana ia adalah ibadah yang bernilai dan penyumbang utama untuk kehidupan manusia. Hadis ini menggalakkan manusia untuk meneruskan bercucuk tanam meskipun pada hari itu kiamat sedang berlaku. Secara logiknya, mustahil si penanam akan mendapat hasil oleh kerana dunia yang hampir musnah. Akan tetapi, perbuatan bercucuk tanam tetap perlu diteruskan kerana ada ganjaran atas perbuatan tersebut di akhirat kelak. Seterusnya adalah isu semasa alam sekitar berkaitan Islam mengakui perlu melindungi alam sekitar. Menurut Berita Metro Julai 4, 2019 yang ditulis oleh Prof. Dr. Taufik Yap Yun Hin, Islam mengajarkan umatnya agar melindungi tumbuhan dan haiwan dengan tidak menebang pokok, mencemarkan udara dan sungai. Alam semesta ini mempunyai fungsinya tersendiri untuk memenuhi kebajikan manusia. Seperti hadis berikut daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada seorang Muslim pun yang menanam pokok atau mengusahakan pertanian lalu burung, manusia atau binatang memakan daripadanya, kecuali akan menjadi sedekah untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mengatur dan setiap apa yang diciptakan adalah untuk berkhidmat kepadanya, yang memberi kelestarian selain mengawal kitaran hidup dan mati berdasarkan firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya Allah jualah yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tumbuhan. Ia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Yang sedemikian itu adalah kekuasaan Allah. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan daripada menyembahnya oleh benda-benda yang kamu jadikan sekutunya. Surah Al-An'am ayat 95. Dan setiap yang diciptakan olehnya menunjukkan kemuliaan Allah. Dan Allah juga membahagikan alam semesta ini sewajarnya secara kuantitatif dan kualitatif. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.